Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita belajar bab yang ke-12 iaitu variasi ataupun lebih ringkas lagi kita panggil sebagai kepelbagaian. Kepelbagaian yang terdapat dalam spesies yang sama. Contohnya kita ini sama-sama manusia, Homo sapiens. Tapi kita bukanlah sama 100%, kita ada perbezaan antara kita. Bentuk hidung kita berbeza, warna kulit kita berbeza, IQ kita berbeza dan sebagainya. Jadi kenapa perlu ada variasi ini? Yang pertama adalah untuk memilih sifat yang baik. Sifat yang baik di sini maksudnya kalau satu spesies itu dia ada sifatnya yang tidak boleh menyesuaikan diri dengan persekitarannya, perubahan persekitaran. Maka sifat yang tidak boleh menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran itu akan mati dan diteruskan tu hanya sifat yang boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran sahaja. Itu sahaja sifat yang akan diwarisi supaya suatu spesies itu akan kekal mandiri, tidak pupus. Dan kepentingan yang lainnya adalah untuk hasilkan spesies baharu melalui crossbreeding. Kita boleh ambil contoh cempedak dan juga nangka. Okey, cempedak yang dikacupkan dengan nangka, dia akan hasilkan spesies yang baru kita panggil sebagai nangcem. Ini cikgu tidak buat-buat lah, kamu boleh Google sendiri. Dia punya saiz besar tapi maybe dia punya isi macam cempedak. Saiz macam nangka tapi isi cempedak. Okey, ada dua jenis variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. So, variasi selanjar ini, dia punya ciri itu, perbezaan cirinya tidak ketara dan kita boleh represent dia punya data itu dalam bentuk taburan normal. So, bila kita diminta untuk lukis carta bar ataupun graf untuk variasi selanjar, kita akan lukis dia punya bar itu rapat. Begini. Sebab dia ada orang kata ni, ada nilai perantara di antara satu ciri ini. Dan juga dia boleh diukur dengan skala. Contohnya ketinggian kita ukur dengan sentimeter. Berat badan kita ukur dengan kilogram. Kecerdasan kita ukur dengan skala IQ. Dan juga dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. So apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya ada banyak yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran kita. Contohnya seperti IQ. Kalau time sekolah rendah, tidak pandai membaca, tidak mau membaca, malas mau membaca sebab kawan-kawan pun begitu juga. Tapi bila sudah besar, jumpa dengan kawan-kawan yang pandai membaca, suka membaca, so kamu pun perlahan-lahan akan ada keinginan untuk belajar membaca. So adalah peningkatan dari segi IQ di situ. Dan dia adalah satu orang kata jenis variasi yang boleh berubah. Maksudnya sini dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Dia boleh berubah. Contohnya kita punya warna kulit. Lahir tu dari kecil sampai berapa umur sekian-sekian, kulit kita putih mulus. Tapi bila sudah besar sedikit, hobinya mau pergi pantai saja. Pergi pantai, mandi-mandi laut, apa semua. Lama-lama kulit pun jadi gelap. So maksudnya warna kulit ini adalah variasi selanjar sebab dia boleh berubah-ubah. Ketinggian dan berat badan, IQ semua tu boleh berubah. Okay, variasi tak selanjar ini, perbezaan cirinya itu ketara. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan. So itu bila kita terangkan datanya, dia dalam bentuk taburan yang diskret. Dia tidak ada nilai perantara. Contohnya lelaki, perempuan. Dia tidak ada istilah separuh lelaki, separuh perempuan. Tidak ada. So kita ada dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Okey, dan dia tidak boleh diukur dengan skala. Kita tidak ada skala berapa darjah kelelakiannya. Adakah 60%, 70%? Tidak ada istilah begitu. Berapa darjah keperempuanannya, darjah keayuannya. Tidak ada begitu. Sebab itu dia tidak boleh diukur dengan skala. Dan dia dipengaruhi oleh faktor genetik. Okey, contohlah. Ibu berdarah A homozygot, bapa berdarah A heterozygot. So anaknya mestilah sama ada
A homozygot ataupun A heterozygot. Kalau di antara anaknya itu, tiba-tiba anak yang lain pula, dia punya darah B heterozygot. Jelas-jelaslah ini adalah cerita telenovela. Anaknya ini bukan anak kepada yang ibu bapa tadi. Dia diwarisi dan dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Dan dia tidak boleh berubah-ubah. Maksudnya dia kekal lahir sebagai orang berdarah A. Tapi bila sudah besar, berjaya hidupnya, semakin kaya, dia tidak boleh tiba-tiba berubah menjadi AB. Tidak boleh begitu. Dia akan kekal A. Lahir sebagai lelaki, sampai hujung hayatnya juga lelaki. Biarpun cikgu faham sekarang ini memang ada pembedahan tukar jantina, tapi perubahan itu dilakukan secara luaran. Kalau kamu mau cakap pasal cikgu boleh buat perubahan hormon dengan makan pil, okeylah, terpulanglah kamu mau argue macam mana, tapi lelaki, lahir sebagai lelaki, and then bila dia sampai ke hujung hayatnya, kita still consider dia sebagai lelaki. Itu orang kata asal dia, ya. Okay, bila kita tengok skrin ini, dia ada bagikan beberapa contoh yang kamu kena tahu untuk kenal pasti mana satu variasi selanjar, mana satu variasi tak selanjar. Variasi, kalau dia punya kumpulan darah ini tidak berubah, so ini adalah kumpulan darah tidak berubah. Jenis kumpulan darah ini tidak boleh berubah, so dia adalah variasi tak selanjar. Jantina juga sama, jenis rambut juga sama. Jenis rambut ini dia variasi tak selanjar, ya. Rambutnya kerinting, dia ada duit lebih, dia pergi rebonding. Tapi kalau lepas 6 bulan tidak rebonding, kerinting balik. Sebab jenis rambut ini dia kekal. Mana lagi yang kekal antara pada contoh-contoh yang kamu lihat sini? Jenis cap ibu jari. Kalau lahir dengan jenis cap ibu jari berpusar, sampai mati pun berpusar. Kehadiran lesung pipit. Kalau kamu lahir memang ada lesung pipit, sampai ketua, sampai mati pun ada lesung pipit juga. Tak bolehlah kamu, cikgu aku rimaslah ada lesung pipit, orang ramai minat, jadi tak maulah ada. Mesti ada punya, tetap akan ada. Okay, ketinggian ini adalah contoh untuk variasi selanjar sebab kamu lahir waktu baby berapa sentimeter saja. Tiba-tiba sekarang sudah 17 tahun, sudah 1 meter lebih ketinggian kamu. Berapa kaki? 5 kaki lebih contohnya. Berat badan juga berubah. Time sekolah rendah dulu comel-comel saja, kurus-kurus begitu. Tapi bila sudah remaja, suka makan coklat, suka makan manis, lama-lama dia menggendut. So dia boleh berubah. Bila sudah gendut tu, macam orang kata mau kuruskan badan, so diet, exercise. Turun balik berat badan, benda yang boleh berubah. Warna kulit pun boleh berubah. Dari cerah boleh gelap, dari gelap boleh cerah. Kecerdasan juga boleh berubah. Time sekolah rendah dulu, IQ-nya 60, 70 ke 100. Tapi bila sudah besar, makin banyak belajar, so IQ-nya meningkat pergi ke mungkin 140 contohnya. Okey, kita pergi kepada yang last, iaitu punca variasi. Ada 2 jenis, faktor persekitaran, faktor genetik. Faktor persekitaran yang mempengaruhi variasi selanjar ini contohnya seperti suhu. Okay, suhu dia boleh mempengaruhi warna bunga ros. Kalau suhu itu sejuk, maka bunga ros itu bunganya akan jadi semakin merah. Contoh sajalah. Juga boleh mempengaruhi warna bulu kucing siam macam yang ada dalam buku teks kamu. Kamu boleh tengok sendiri. Okay, cahaya yang akan mempengaruhi kita punya warna kulit. Kalau kita jenis yang bekerja di tempat panas yang selalu berjemur, lama-lama kulit itu pun boleh menjadi gelap. pH, contohnya seperti pH tanah, boleh mempengaruhi warna bunga hydrangea. Okey, faktor genetik. Pindah silang. Pindah silang ini dia berlaku semasa profasa 1. Ini adalah satu proses yang melibatkan pertukaran bahan genetik. So, bila ada berlaku pertukaran bahan genetik, dia akan hasilkan kromosom dengan kombinasi genetik yang baharu. Penyusunan bebas kromosom ini pula berlaku semasa metafasa 1. Ini juga akan wujudkan kombinasi yang baharu dalam sel anak itu.
Persenyawaan rawak, okey. Dalam satu titis air mani lelaki itu ada lebih 1 trilion sperma dalamnya. So dalam trillions sperma yang masuk ke dalam badan wanita semasa persenyawaan, satu sahaja akan berjaya bersenyawa dengan ovum. So yang mana satu antara sperma yang berjaya bersenyawa dengan ovum tu tidak ada siapa yang boleh buat pengiraan ataupun penentuan melainkan Tuhan sahaja. Itulah namanya persenyawaan secara rawak. Mutasi ini adalah perubahan spontan yang boleh berlaku dalam jin ataupun kromosom. Ini yang boleh menyebabkan beberapa penyakit tertentu. Okay, itu sahaja buat masa ini.